Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat selalu. Samping keluarga yang tercinta. PTPR kita kali ini masih lagi berada dalam talian. Cikgu harap murid sekalian tumpukan perhatian kepada apa yang cikgu jelaskan di dalam video ini. Okey, ulang kaji pada pelajaran minggu lepas, kita telah belajar tentang senarai Perdana Menteri yang terdapat di Malaysia. Okey, cuba kita ulang kaji semula ya. Perdana Menteri yang pertama iaitu Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Perdana Menteri yang kedua Tun Abdul Razak. Perdana Menteri yang ketiga Tun Hussein On. Perdana Menteri yang keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri yang kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Yang keenam Datuk Seri Najib Tun Razak. Perdana Menteri yang ketujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri yang ke-8 Tan Sri Mahyudin Yassin. Perdana Menteri yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okey, ini adalah yang kita belajar pada minggu lepas. Okay, cikgu harap kamu masih ingat ya. Jangan lupa. Okey, kita masih lagi pada tajuk 3, pencapaian dan kebanggaan negara. Okey, 2 unit 9, pemimpin negara yang kusanjungi. Standard kandungan 12.3, pemimpin negara, dan standard pembelajaran iaitu 12.3.3, menyenaraikan nama dan biodata ringkas Perdana Menteri. 12.3.4 menerangkan sumbangan Perdana Menteri kepada negara, dan K kewarganegaraan 12.3.5 menilai ciri-ciri kepimpinan berwibawa yang menjadi kebanggaan Malaysia. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pengajaran dan pembelajaran, kamu dapat menyenaraikan nama dan biodata ringkas Perdana Menteri. Yang kedua, kamu dapat menerangkan sumbangan Perdana Menteri kepada negara. Yang ketiga, menilai ciri-ciri kepimpinan berwibawa yang menjadi kebanggaan masyarakat. Ketiga-tiga objektif ini perlu kita capai untuk menguasai tajuk ini. Okey, kita pergi pada Perdana Menteri yang pertama iaitu Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Beliau lahir di Alor-Star, Kedah. Tarikh lahir dia ialah 8 Februari 1903. Beliau meninggal pada 6 Disember 1990. Gelaran yang diberikan ialah Bapa Kemerdekaan. Tempoh beliau menjadi Perdana Menteri ialah 31 Ogos 1957 hingga 22 September 1970. Okey, kita tengok pula sumbangan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, yang pertama ialah Parti Perikatan. Dia yang menubuhkan Parti Perikatan ya. Sumbangan dia, sumbangan yang utama menubuhkan Parti Perikatan pada tahun 1955. Okey, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, Bapa Kemerdekaan. Yang ketiga ialah pembentukan Malaysia. Beliau juga adalah orang kuat dalam pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Okey, Setiausaha Agung Kerjasama Islam, OIC pertama. Orang yang pertama menjawat jawatan Setiausaha Agung, OIC ya. Okey. Seterusnya ialah merupakan Presiden Gabungan Bola Sepak Asia, AFC, 1958. Okey, Presiden pertama ya, AFC.
Okey, kita tengok pula Perdana Menteri yang kedua iaitu Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Okey, beliau lahir di Pekan Pahat. Tarikh lahir dia ialah 11 Mac 1922. Tarikh meninggal dunia pada 14 Januari 1976. Gelaran yang diberikan ialah Bapa Kemerdekaan. Okey, tempoh menjadi Perdana Menteri ialah 22 September 1970 hingga 14 Januari 1976. Okey, beliau digelar Bapa Pembangunan. Kita lihat pula sumbangan yang diberikan oleh Tun Abdul Razak, ya. Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu pertama buat Penyata Razak 1956. Penyata Razak, ya. Okey. Yang kedua iaitu Dasar Ekonomi Baru, menubuhkan Dasar Ekonomi Baru. Yang ketiga, Majlis Gerakan Negara Megerang. Okey, yang keempat, hubungan diplomatik dengan China. Okey, mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China. Dan yang kelima ialah menubuhkan zon aman, bebas dan berkecuali Zohan. Okey, ini Perdana Menteri Malaysia yang ketiga iaitu Tun Hussein bin Datuk On. Okey, beliau lahir di Johor Bahru, Johor. Tarikh lahir 12 Februari 1922. Tarikh meninggal dunia 29 Mei 1990. Gelaran yang diberikan ialah Bapa Perpaduan. Tempoh menjadi Perdana Menteri ialah 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1961. Ia bergelar Bapa Perpaduan Negara, ya. Okey, kita tengok pula dari segi sumbangan yang diberikan iaitu ia telah menggalakkan perpaduan demi keamanan negara. Yang kedua, menubuhkan Skim Amanah Saham Nasional ASN. Okey. Yang ketiga, pelopor dasar sains dan teknologi. Yang keempat, dasar petroleum negara. Dan yang terakhir ialah mengikuti sidang kemuncak ASEAN pertama. Okey, kita tengok Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Okey, beliau digelar Bapa Pemodenan. Okey, nama sebenar ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Tempat lahir ialah Seberang Perak, Alor Kedah. Okey, tarikh lahir 20 Disember 1925. Gelaran yang diberi ialah Bapa Pemodenan dan tempoh menjadi Perdana Menteri ialah 16 Julai 1981 hingga 21 Oktober 2003. Okey, kita tengok pula sumbangan yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad iaitu beliau merupakan telah memperkenalkan dasar pandang ke timur. Okey, lihat apa yang terbaik daripada Jepun, ya. Okey, menubuhkan wawasan 2020. Okey, lepas tu membina lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Okey, orang yang berjasa juga pada dengan membina menara berkembar Petronas. Okey, bina Putrajaya. Okey, Perbadanan Industri Berat. Okey, lepas tu Jabatan Pulau Pinang, persidangan antarabangsa mengenai penyalahgunaan dadah dan yang terakhir ialah Suruhanjaya Selatan. Banyak sumbangan beliau, ya. Okey, kita tengok pula Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu nama sebenar ialah Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Tempat lahir ialah Bayan Lepas, Pulau Pinang. Tarikh lahir 26 November 1939. Gelaran yang beri Bapa Pembangunan Modal Insan. Tempoh menjadi Perdana Menteri ialah 21 Oktober 2003 hingga 3 April 2009. Dia digelarkan Bapa Pembangunan
modal insan. Okey, kita tengok pula sumbangan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi, iaitu memperkenalkan dasar bioteknologi nasional. Yang kedua, dia telah memperkenalkan program JECOF. Dan yang ketiga, merupakan orang yang pertama menjadi pengerusi OIC. Okey, yang seterusnya, yang keempat, membuat pelan integrasi nasional, dan yang terakhir ialah menubuhkan koridor wilayah ekonomi utara, iaitu Pantai Timur, Selatan, Sabah dan Sarawak. Okey, kita pergi pada bapa transformasi, iaitu Perdana Menteri Malaysia ke-6, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Dia lahir di Kuala Lumpur, Pahang. Tarikh lahir ialah 23 Julai 1953. Dia bergelar Bapa Transformasi Negara. Tempoh menjadi Perdana Menteri ialah 3 April 2009 hingga 9 Mei 2018. Okey, kita tengok pula sumbangan beliau, iaitu merupakan pelopor satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian yang diutamakan, program transformasi kerajaan, merupakan BRIN, bantuan satu Malaysia, pengerusi ASEAN, Eastern Sabah Security, dia menubuhkan Eastern Sabah Security, ESCON dia panggil. Okey, menyelesaikan konflik di Pulau Mindanao, Sabah dengan menterinya, proses damai antara bangsa Moro dengan kerajaan Filipina, dan memperkenalkan cukai perkhidmatan, iaitu GST. Ini Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, iaitu Tun Dr. Mahathir, kali kedua menjadi Perdana Menteri ya. Okey, tempat lahir Seberang Perak, Alor Setar, Kedah. Tarikh lahir 20 Disember 1925. Tempoh menteri ialah 2014 hingga Mac 2020. Kita tengok pula Perdana Menteri yang ke-8, iaitu Tan Sri Muhyiddin bin Yassin. Lahir di Muar Johor. Tarikh lahir 15 Mei 1947 dan tempoh menjadi Perdana Menteri ialah 1 Mac 2020 hingga 16 Ogos 2021. Okey, kita tengok pula Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tempat lahir ialah Temerloh, Pahang. Tarikh lahir ialah pada 18 Januari 1960 dan tempoh menjadi Perdana Menteri ialah pada 20 Ogos 2021 sehinggalah sekarang. Okey, kita tengok pula kepimpinan dan kewibawaan Perdana Menteri ya. Yang pertama, ciri-ciri kepimpinan Perdana Menteri. Yang pertama, mestilah seorang yang bijak, berpandangan jauh, mempunyai strategi. Okey, berdaya saing, berani dan mesra rakyat. Okey, apa kepentingan Perdana Menteri yang berwibawa? Kita tengok sini ya. Kepentingan Perdana Menteri yang berwibawa kepada masyarakat negara menyebabkan dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi, menjaga kestabilan politik, dapat mengukuhkan perpaduan kaum, memelihara keamanan negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Ini adalah ciri-ciri dan kepentingan Perdana Menteri yang berwibawa kepada masyarakat dan negara. Kena ada ciri-ciri pimpinan dia, yang 5 ciri-ciri ni, dan penting kepada masyarakat dan negara. Okay, sekian sahaja untuk hari ini. Kita tamatkan kelas. Cikgu harap kamu dapat menjawab soalan yang cikgu kemukakan di dalam Google Form. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.